Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDKC bersama Ustaz Mi. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Baik, kita tengok seterusnya iaitu sifat peribadi. Ini lagi menarik. Kenapa Osman dijamin masuk syurga? Kita tengok sifat peribadi ni, kita cuba untuk ikut. Sebab Osman ni, istimewanya dia, walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia memiliki satu sifat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati dia, yang jarang ada pada orang lain. Jom kita tengok. Okay, yang pertama, Osman bin Affan terkenal dengan seorang yang sangat pemalu. Ni pun ada kisah juga. Ustaz Mi cerita ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berbaring, kan, duduk santai-santai, dan pada waktu itu Abu Bakar mula-mula datang. Abu Bakar tak jumpa Rasulullah dan menceritakan hajat-hajatnya. Nabi dalam keadaan santai, sedang berbaring. Baring macam biasa, santai, kan. Itu habis hajat, Abu Bakar pun pergi. Kemudian datang Umar. Umar ketuk pintu, Nabi Umar kata masuk. Tapi Nabi dalam kedudukan yang sama, sambil berbaring, santai, relax, kan? Lepas tu Umar datang, Umar sampaikan hajat, selesai hajat Umar, Umar pun pergi. Ketiba yang ketiga datang, iaitu Osman bin Affan datang, tengok apa yang berlaku pada Nabi. Nabi daripada keadaan berbaring santai tadi, Nabi duduk, Nabi betul-betulkan pakaian dia dan kain dia. Allahu Akbar. Dan terus berjumpa dengan Osman bin Affan, Osman menyampaikan hajat dia dan Osman pergi. Allahu Akbar. Heranlah Aisyah isteri Nabi pada waktu tu. Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar kamu santai, kamu relax, kamu baring, kamu tak betulkan kedudukan kamu. Tetap macam tu. Tapi pada Umar Al-Khattab pun sama. Kamu baring, kamu santai, kamu tak betulkan kedudukan kamu. Tapi aku heran, bila Osman datang, kamu terus duduk. Kamu betulkan pakaian kamu rapikan semua yang tak rapi. Kemudian, kamu meminta Osman untuk menyatakan hajatnya. Kenapa demikian ya Rasulullah? Allahu Akbar. Lalu Rasulullah mengatakan, Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Allahu Akbar. Adakah salah? Ataupun tak patutkah aku berasa segan, berasa segan atau malu kepada seorang, iaitu Osman tadi, yang malaikat pun malu kepadanya. Allahu Akbar. Nampak? Nabi segan dengan Osman. Kenapa? Kerana dia ada sifat malu. Allahu Akbar. Ini pengajaran pertama. Kita kena tanam diri kita untuk meniru perangai Osman, meniru perangai ahli syurga. Apa dia? Malu. Tanamkan sifat malu. Allah. Begitu. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tengok beliau terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Buktinya beliau banyak menderma untuk perang Tabuk. Allahu Akbar. Waktu ni, perang Tabuk ni, ada 30,000 orang tentera Islam nak menyertai perang Tabuk. Osman bin Affan, orang lain semua infak. Tapi infak terbesar ialah Osman bin Affan. Dan Osman bin Affan dalam sejarah Islam, dia lebih terkenal sebagai penyelesai masalah ummah. Bila masalah kewangan, Osman selesaikan. Dia masalah nak beli barang, Osman selesaikan. Bila Osman selesaikan. Pendek kata Osman selesaikan. Sebab apa? Dia ada kekayaan. Sebab tu orang Islam kena kaya. Kena kaya macam Osman. Sebab apa? Kalau kaya tak tolong orang Islam, tak guna. Tapi Osman, dia kaya dan dia tolong orang Islam, dia tolong ummah, dia tolong agama Islam. Ini kita kena tipu, kena tiru. Ini kita kena tiru. Okey? Apa dia buat? Yang pertama, perang Tabuk. Tahu apa Osman bagi? Yang pertama, dia bagi 1,000 ekor unta. Allahu Akbar. Kalau sekarang seekor unta pun dah dekat berapa? Seekor pun dah 6,000, 7,000. Kan? Kali dengan 1,000. Kalau sekarang. Kemudian 90 ekor kuda. Kalau seekor kuda yang paling baik sekarang, belah-belah ribu, 16,000, 20,000 juga. Kali tengok. Kalau paling baik lagi, mungkin sampai puluh-puluh ribu. Osman dia takkan bagi yang biasa-biasa. Nak pergi perang yang terbaik. 90 ekor kuda terbaik. Allahu Akbar.
Dan yang paling menyebabkan Rasulullah SAW terkejut apabila Osman memberikan 1000 dinar pada Rasulullah SAW untuk keperluan umat Islam peperangan Tabuk tersebut. Bukan 1000 dirham, 1000 dinar, wang emas. Allahu Akbar. Itulah Osman. Kemudian yang kedua, beliau membeli perigi Rumah. Perigi Rumah, Bi'rul Rumah. Waktu ni umat Islam dia masalah air. Bila nak air kena beli. Kena beli daripada seorang Yahudi bernama Yusuf. Waktu tu perigi tu dimiliki oleh Yusuf. Jadi Yusuf ni memang jahat lah. Kan? Kalau nak minum boleh, tapi kena bagi duit. Allahu Akbar. Lalu orang Islam pun mengadu pada Rasulullah. Last kali Rasulullah mengatakan, siapa yang dapat beli perigi rumah tu untuk orang Islam, dia akan dapat apa? Dia akan dapat air daripada syurga. Dan ada riwayat mengatakan dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka apa jadi? Osman terus pergi kepada Yusuf, orang Yahudi tersebut. Lalu dia menawarkan harga. Pada mulanya separuh-separuh. Maksudnya harga pada mulanya untuk sehari orang Islam, sehari untuk Yusuf. Maksudnya sehari tu Yusuf tak boleh guna telaga tu. Sehari tu orang Islam semua guna. Dan last kali berakhir dengan Yusuf terpaksa menjualkan semua saham pembelian telaga ataupun Bi'rul Rumah itu kepada Osman bin Affan. Kenapa? Kerana bila orang Islam dah hari giliran orang Islam tu ambil air, last kali hari kedua tak ada siapa nak beli. Sebab orang Islam dah ambil untuk keperluan 2 hari. Last kali Bi'rul Rumah menjadi milik orang Islam sampai sekarang. Allahu Akbar. Tu nampak orang kaya sahamnya sampai sekarang. Okey, kemudian lagi apa lagi? Dia menderma 1000 ekor unta untuk muatan kepada umat Islam yang susah. Dengan muatan, dengan makanan dan sebagainya kepada orang Islam yang susah. Kemudian suka membantu orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara terdekat. Ada riwayat mengatakan Osman ni dia suka jamu orang-orang susah dengan makanan-makanan bangsawan. Dan dia sendiri di rumahnya makan makanan-makanan macam orang susah. Allahu Akbar. Itulah Osman yang tak ada pada orang lain.